Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Yang Mulia Tuan Haji Alias, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Fia, ahli-ahli jawatan Komite Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kunjungan yang kepada subuh ini, kita sama-sama berada di surau yang juga dilakukan ini untuk kita sama-sama menjadikan solat berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu kaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu wajah sakratul maut, dan telah datang sakratul maut ke hati dengan sebenar-benar. Jadi tuan-tuan dan puan, hujung hayat saat-saat kita nak meninggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan sakratul maut. Ini siapa pun akan menempuhnya, sama ada dia suka ataupun dia tak suka, dia reda ataupun tidak reda, sebab semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW, bila kita berhadapan dengan sakratul maut ini, dan di akhir hayat kita mengucapkan kalimah, melafazkan kalimah la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah. Itu adalah lafaz yang terakhir yang sepatutnya kita lapaskan sebelum ruh kita keluar dari jasad. Dan bila dia dah keluar dari jasad kita, maka lafaz kalimah la ilaha illallah itulah yang akan menjadi benteng kepada diri kita bila kita berhadapan dengan alam kubur dan alam barzakh, dan seterusnya bila kita berhadapan di hari akhirat. Jadi insyaAllah pada subuh ini kita akan masuk kepada perbincangan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, iaitu Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya rasul-rasul adalah para penyalur hidayah dan penyampai risalah dan Allah dari Allah kepada kita. Itulah rasul dan itulah nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita risalah yang dibawa. Di mana yang kita tahu bahawa empat rasul yang ada kitab, yang mempunyai kitab-kitab yang ada, yang boleh dibawa sebagai satu risalah, seperti Nabi Muhammad SAW yang terakhirlah khataman Nabiyyin dengan kitab Al-Quran, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab kitab Injil, dan Nabi Daud dengan kitab Zabur. Dan lain-lain Nabi tidak dibekalkan dengan kitab, tidak diberi kitab ataupun tidak membawa risalahnya melalui kitab-kitab yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, tetapi mereka dibekalkan dengan suhuf-suhuf. Nabi-Nabi lain ada suhuf-suhuf mereka sendiri. Tapi kita kena faham bahawa setiap Nabi dan Rasul-Rasul ini diutuskan kepada manusia ini, kecuali Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh alam ini. Dan Nabi-Nabi lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, semuanya diutuskan untuk kaum. Bila Nabi Nuh alaihissalam diutuskan kepada kaumnya, dan kaumnya sendirilah yang menentangnya, dan tidak mahu menerimanya sebagai seorang rasul. Dan saja kaumnya tak menerima, tetapi anak isterinya pun menolak dia.
sebagai seorang rasul. Sedangkan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat dia, tetapi itu pun ditolak. Penolakan itu bukan setakat di dunia sahaja, tuan-tuan. Ya. Tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidaklah mahu menjadi umat Nabi Nuh. Sebab kita sentiasa diperingatkan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul dan para anbiya bukanlah diutuskan sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Dia. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan itu adalah untuk menyampaikan risalah yang dibawanya, yang diberikan oleh dan dihantarkan ataupun disampaikan melalui baca Jibril kepada para rasul dan para nabi. Tetapi bukanlah para nabi dan para rasul itu sebagai perantara. Maksud dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Bila kita nak berdoa, bila kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita tidak akan sampai kecuali kita melalui rasul dan nabi. Ini ada satu kesilapan dalam kefahaman kita tentang doa-doa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baju Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lakum, saya buatkan perkenankan permintaan kamu. Mana tak ada lah Allah menyebutkan itu ud'uni, mintalah kepada aku. Kemudian ada pula sebelum ayat astajib lakum, ud'uni biwasilah rasulikum, ataupun dengan cara dengan wasilah rasul kamu ataupun nabi kamu. Tak ada. Ayat itu direct terus. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, nescaya aku akan berkenan. Maknanya kita boleh terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus minta. Tak payah melalui perantara, tak payah melalui apa tuan-tuan. Orang tengah tak ada. Dalam kita berdoa tak ada orang tengah. Tak ada orang yang menolong menyampaikan doa kita. Kita sendiri direct terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Dan ada lagi dalam ayat lain Allah berkata, inni qaribun, sesungguhnya aku hampir kepada kamu. Jadi janganlah kita menggunakan sesuatu yang lain untuk sebagai wasilah, sebagai tawassul. Sebab itu sangat bahaya lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita berdoa, kita minta pihak lain mendoakan kita, sedangkan kita boleh terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila lagi lah kalau kita pergi ke perkuburan para wali Allah yang dah pun meninggal dunia, dan kita mohon pula kepada ahli kubur tersebut, walaupun dia dulu semasa hidup adalah sebagai wali Allah, dan bila dia dah meninggal dunia, kita masih menganggap dia boleh ataupun ada keberkatan dan sebagainya. Ini ada satu kesalahan dan satu kesilapan. Sebab itu dalam soal berdoa ni, sebaik-baiknya kita lah yang berdoa untuk diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak boleh kita menggunakan pihak lain untuk menyampaikan doa kita, sedangkan kita ada juga adalah makhluk Allah yang Allah terima doa kita sekiranya kita berdoa dengan penuh keikhlasan dan penuh tawaduk dan khusyuk dan tawaduk. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan, barang siapa yang bertawassul kepada seseorang yang telah meninggal dunia atau meminta berkah ataupun minta barakah dan syafaat kepadanya di perkuburannya, maka amal perbuatannya musnah. Siapa yang bertawassul dengan pihak lain ataupun dengan, terutama sekali kalau kita bertawassul ni, kita bertawassul dengan orang-orang yang ada dalam kubur, sekalipun orang itu sebenarnya hidupnya adalah seorang ulama yang besar, seorang wali Allah. Maka sekiranya kita bertawassul, artinya kita menyandarkan supaya dialah yang mendoakan kita. Kita pergi ke kubur dia, kita minta, memohon pada doa daripada ahli kubur tersebut, walaupun dia wali Allah satu masa dulu,
maka perbuatannya itu adalah satu perkara yang musnah. Yang musnah maksudnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tuan-tuan dan puan, bila kita berziarah makam Rasulullah, kita lihat ziarah makam Rasulullah, tengah-tengah pihak tu dia sampai, mungkin di pada Malaysia ni kita dah dapat dah, pengajaran, kita dah dapat dah nasihat, kita dah dapat dah peringatan daripada ajar-ajar ataupun tabung-tabung ngaji dan sebagainya. Jangan begitu lama duduk di hadapan makam Rasulullah. Ada setengah-setengah pihak ataupun ada setengah-setengah orang-orang Islam yang datang daripada negeri-negeri yang lain, ada di antaranya meletakkan badan dia dekat makam Rasulullah dan berdoa lama-lama di depan makam Rasulullah. Berdoa lama-lama ini pun kita dah tahu dah, kalau sekiranya kita berdoa lama-lama di depan makam Rasulullah ni, kita akan ditegur oleh pihak keselamatan. Selalunya saya nampak bila mereka menegur orang-orang yang selalu dan lama-lama berdoa di depan makam Rasulullah, pihak polis dia ataupun pihak keselamatan dia akan menghalang dia dan mengatakan, kalau nak minta atas, bukan minta kat bawah, minta ke atas. Dia tunjuk atasnya. Dan kena faham lah bahawa dia tunjuk atasnya adalah meminta kepada, berdoa kepada direct terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sendiri pun kita tak boleh jadikan tawasul, tak boleh kita jadikan sebagai sandaran kita untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tak boleh kita belajar. Itu pun tak boleh kita bersandarkan. Sedangkan Rasulullah telah pun wafat beribu-ribu tahun dahulu, masih ada lagi orang yang memohon, menggunakan Rasulullah SAW ataupun mengambil, dikatakan mengambil berkat di Rasulullah SAW. Benarnya itu tidak berlaku. Kita terus saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam bahasa apa pun sekali. Tak semestinya kita berdoa dalam bahasa Arab, sebab Allah mengetahui semua bahasa. Semua bahasa Allah mengetahui semua bahasa dan memahami semua maksud yang kita doakan, yang kita mohonkan itu. Allah faham. Ada kita berdoa dalam bahasa Melayu, kita berdoa dalam bahasa Inggeris, kita berdoa dalam bahasa Cina ataupun orang Cina berdoa dalam bahasa Cina, India berdoa dalam bahasa Tamil dan sebagainya. Semua Allah tahu dan faham. Soal makbul ataupun tak makbul bukan semestinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dalam bahasa apa pun sekali, dengan syarat kita ikhlas kerana Allah dan kita tahu apa yang kita minta. Soal cepat ataupun lambat doa kita dimakbulkan itu bukan soal kita mengukur. Mungkinlah dia fikir, mungkin saya berdoa dalam bahasa Melayu lambat sangat dimakbulkan. Mungkin berdoa dalam bahasa Melayu, berdoa dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab tak faham pula. Lain tak, lain pula doa cara dia. Lain kita nak, lain doa yang kita baca. Jadi tak faham. Yang terbaik kita doa apa yang kita faham. Tapi tuan-tuan tahulah antara doa-doa yang sangat mudah dipahami, yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merangkum semua. Itu semua orang faham sepatutnya. Sepatutnya semua orang faham. Sebab itu saya dapati ramai orang-orang yang pening kepala dia bila menghafalkan doa ni. Terutama mereka-mereka yang pergi haji lah. Satu buku ni, tabung haji siapkan ini doa tawaf yang pertama, ini doa tawaf yang kedua, ini doa tawaf yang ketiga, ini doa tawaf yang keempat. Sampai 7 kali tawaf, lain-lain doa dia. Bila kita tawaf aja, satu pun kita tak ingat. Bawa buku pun tak sempat nak baca. Sebab itu Rasulullah bila berdoa, bila bertawaf 7 tu surah doa apa saja? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup kan? Itu kita ikut Rasulullah tu, sunnah Rasulullah. Doa Rasulullah tu yang kita ikut. Boleh kita nak berdoa ikut apa yang
dituliskan ataupun yang dibekalkan oleh tabung haji itu, tapi sempat ke tidak, itu saja. Boleh ke tak kita baca? Nak hafal mungkin dah ambil masa yang lama, kita nak hafal satu-satu doa ni, tawaf pertama ini doa ni, tawaf yang kedua. Mungkin ada orang yang hafal, ya. Tapi dalam keadaan kita bergasak-gasak macam ni tu, apa jadi dengan hafalan kita? Apa jadi? Semua lupa tuan. Semua lupa. Yang tak lupa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cukup senang bagi kita. Dan kita faham makna dia. Ya. Di doa kita ni adalah penting. Kita tahu apa yang kita minta dan kita faham apa yang kita sebut. Ya. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menerima doa kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, "Ud'u ni, mintalah kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan permintaan." Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi seterusnya, ziarah kubur yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah mendatangi kubur itu dengan tujuan untuk mengingatkan diri kita kepada akhirat. Itu sebenarnya kita ziarah kubur, ya. Bukan kita rasa rindu sangat kepada ibu kita rindu sangat kepada ayah kita. Rindu tetaplah rindu, ya. Tapi sebenarnya tujuan asas kita menziarahi kubur ialah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Yang mana setiap orang yang hidup kat dunia ini, setiap orang siapa saja, ya, yang hidup kat dunia ini akan masuk kubur akhirnya. Sama ada dia suka ataupun tak suka, dia nak lari ataupun tak lari, nak lari pun dah tak teraya dah. Kemana nak lari? Bila orang Melayu lagi pandai, kubur kata apa? Kubur kata mari, rumah kata pergi, kubur kata mari. Tu apa yang tak mari? Kubur dah. Rumah dah suruh pergi dah. Kubur kata apa? Rumah kalau dah suruh pergi, maka kubur kan kata, marilah kata dia. Inilah tempat kamu yang terakhir. Walaupun sebanyak mana kamu beli tanah di atas dunia ni, sebanyak mana tanah beratus-ratus ekar, beribu-ribu ekar pun kampung kita, tetapi bila kita masuk kubur, berapa kaki dia tuan-tuan? Dalam berbagi 6 kaki dia dalam. Apa sebab dalamnya 6 kaki? Kenapa tak 20 kaki? Kenapa tak 2 kaki? Memanglah 2 kaki kan? 6 kaki itu supaya kita yang ada di dalam kubur tersebut selamat daripada gangguan, ya, makhluk-makhluk lain, haiwan-haiwan lain, dan akan, ya, terlalu cetek sangat, dia akan mengeluarkan bau dan akan menarik haiwan-haiwan lain, akan menjadikan, ya, kita sebagai manusia dia. Sebab itu 6 kaki. Dan buatlah dia lah. Itulah tempat kita terakhir, ya. Itulah tempat terakhir kita. Tak ada orang dapat elak daripada tempat yang terakhir, ya. Sebab itu tanah perkuburan lagi tuan-tuan semakin sedikit, ya, semakin sedikit. Kalau di bandar-bandar pun dah terpaksa tumpah dulu, walaupun lambat lagi mati, tapi dia dah tumpah dulu dah. Ada yang dah tumpah dulu dah, untuk dia mati besok dekat dengan anak dia ke, dekat dengan adik dia ke, dekat dengan ibu bapa dia ke, dia dah tumpah dulu dah. Itu tidak di dalam sebenarnya, ya. Itu lagi sangat baguslah sebab kita mengingat bahawa kita akan mati. Dia jadi masalahnya orang tak ingat-ingat bermati ni. Ya tak? Tak ingat langsung. Asyik bercanda ya, asyik berhibur ya, asyik berpesta ya, ya. Tak sudah tak ingat pada kematian. Sebab tak ingat pada kematian, asyik dengan dunia, asyik dengan perkara-perkara yang mengasyikkan, menghiburkan. Sebab mati itu akan datang yang tiba-tiba. Tetapi bukanlah maksudnya kita ingat daripada mati tuan-tuan, kemudian tak dapat buat apa-apa, ya. Ingat daripada mati, tak dapat nak buat apa, nak bercakap pun tak boleh, nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh, nak mati dia pun tidak juga. Orang akan lupakan kita kematian buat sementara waktu, buat sementara, ya. Jadi kita akan jadi orang yang hidup di dunia ini, ya, yang saya positif dalam kehidupannya, ya. Mati tetap mati, tetapi janganlah jadikan dia sebagai satu alasan
Tak payahlah baju apa-apa di dunia ni, tak mau hari kita nak mati dah ni. Kita hidup berapa tahun je di dunia ni? 60 tahun, 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun ya, ada yang dah lebih pada tu ya, tapi tetap akan bertemu dengan kematian walaupun dah lebih umur kita daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul pun ada yang umur panjang, tuan-tuan ya. Ada yang 300 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 100 tahun lebih ya. Ada yang paling lama sekali Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Ada Nabi yang panjang-panjang umur dia. Dan kita ni adalah Nabi kita adalah Muhammad SAW adalah umur yang paling nyambar sekali lah, paling pendek sekali lah, 63 tahun ya. Dan itu adalah umur Rasulullah SAW. Walaupun Allah memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk menyambung lagi ayat dia, tapi Rasulullah tak ada ya. Sehingga Rasulullah sebut dalam hadis, satu hadis menunjukkan bila ditawar kepada malaikat Jibril ya, apakah Rasulullah nak panjang umur lagi, Rasulullah kata ila rafiqil a'la, saya nak jumpa kekasih saya. Kalau kita diberi umur panjang, ditambung lagi kan tuan-tuan? Enggak tak? Enggak aja kan? Tak pernah kita dengar orang biasa disebut ila rafiqil a'la. Belum ada lagi tuan. Walaupun dia awliya, walaupun dia ulama, tetapi Rasulullah menolak tawaran malaikat Ibrahim, malaikat Jibril nak lanjutkan usia dia, sebab Rasulullah nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak sampai pada peringkat itu ya. Sebab kita fikir kita ni belum cukup lagi. Tapi memang tak sampai-sampai pun. Walaupun kita rasa kita diberi umur yang panjang 100 tahun, 200 tahun, amalan kita tak mencukupi untuk kita hidup di akhirat besok yang kekal abadi. Hidup di akhirat kekal abadi. Amalan kita paling banyak pun hari ini, kalau kita umur 70 tahun lah, ditolak 15 tahun sebelum balik, berapa tahun je amalan kita. Tapi Allah bagi kita hidup di akhirat kekal abadi. Dan kalau kita dimasukkan ke dalam syurga, kekal abadi di dalam syurga, kekal di dalam syurga, hidup di dalam syurga, kekal abadi ya. Di dunia sekejap je, tapi amalan kita kat dunia ni menyebabkan kita kekal abadi dalam akhirat, di akhirat. Dan kalau dimasukkan ke dalam syurga juga, maka itulah, kalau dalam masuk syurga, maka kekal abadi lah kita dalam kenikmatan ya, di akhirat ya, selama-lamanya tuan-tuan. Walaupun amalan kita sikit, walaupun amalan kita sikit ya. Baik tu bila saya jumpa peristiwa di akhir zaman ya, seperti bila Imam Mahdi dengan tentera-tenteranya disebutkan tentera-tentera yang terdiri daripada awliya Allah, ahli sufi ya. Dia berperang dengan orang kafir, dia tak zikir banyak, dia zikir 3 kali je, zikir dia 3 je, la ilaha illallah tu 3 kali je, lepas tu perang. Tak ada zikir banyak, sebab kehidupan dia sudah pun di dalam zikrullah. Kehidupan dia penuh dengan berzikir. Tapi bila dia perang, dia tak perlu bersebut banyak-banyak zikir ni ya? Ini pimpinan Imam Mahdi. Yang dikatakan tentera-tentera Imam Mahdi ini adalah ahli sufi dan awliya Allah. Mereka tak perlu senjata dan sebagainya, mereka hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu janganlah kita buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terseleweng ataupun akidah kita tergelincir daripada akidah yang sebenar ya? Kemudian tujuan kita menziarahi kubur ialah untuk kita mengingatkan kepada akhirat. Selain daripada itu, kita menziarahi kubur ialah di samping mendoakan ahli kubur tersebut agar disituri rahmat segala yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan ya? Kita doa ahli kubur. Sebab itu bila kita dapat berita tentang kematian dia seseorang ya? Kita pun menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang biasa kita sebut. Dan kita mendoakan ya? Kita mendoakan walaupun jauh, walaupun dekat, kita sentiasa mendoakan orang yang telah meninggal dunia ini
supaya rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya bila kita dapat begitu. Ya. Tak semestinya kita dapat begitu tu kita datang ataupun kita tak datang, tetapi yang penting doa kita. Doa kita kepada orang yang telah pun meninggalkan dunia ini. Ya. Sebab besok pun kita akan didoakan juga oleh mereka yang hidup. Ya. Bila kita meninggal dunia, maka kita akan didoakan oleh mereka yang hidup di dunia ini. Ya. Terutama sekali, ya, anak isteri kita, cucu kita dan juga keluarga kita, ya, sentiasa mendoakan kita. Lepas itu kita ada majlis-majlis, ya, walaupun majlis-majlis tahlil yang menghadiahkan, ya, zikir la ilaha illallah kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Dan baru-baru ni ataupun sudah lama dah tuan-tuan dan puan-puan, ya, perkara tahlil ini menjadi isu kepada setengah-setengah orang, ya, menjadi isu. Dia kata tahlil ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini hujah-hujah orang-orang yang mengatakan tahlil itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ini banyak pendapat-pendapat seperti ini. Tetapi pada setengah-setengah ulama-ulama yang lebih terbuka lagi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tahlil ini adalah sesuatu yang kita lafazkan yang baik-baik, iaitu zikrullah, la ilaha illallah, ya. Dan kita niatkan yang baik. Tidak salah, ya. Tidak salah kita berzikir. Yang salah ialah kita tak berzikir. Kita berzikir kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, dan kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang telah meninggal. Soal sampai tak sampai itu bukan kerja kita. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah dengan kita mendoakan jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa sampai tak kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita tu. Soal sampai tak sampai dia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada Allah. Allah nak terima ataupun tak terima itu adalah, ya, apa ni, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketentuan kita. Kita hanya melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang dikatakan amalan salih, dan mudah-mudahan, ya, itu saja yang kita boleh buat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima dan sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia dan melapangkan kubur dia, mencucuri rahmat pada dia. Dan inilah yang kita harapkan bila kita berdoa, ya, dan bila kita pergi ke dalam kuburan, ya, maka kita berdoa lah, tuan-tuan. Ya. Di antara sopan santun ataupun di antara adab, di antara adab kita berjarah adalah tidak boleh duduk di atas kubur. Jangan duduk kubur tu, kita duduk atas dia. Kalau duduk tepi, jangan duduk betul-betul di tengah-tengah kubur tu kita duduk. Itu adab yang pertama kita kena jaga. Jangan duduk di atas kubur. Sebab perbuatan itu dilarang, sebab perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana disebutkan dalam sabdanya, la tusallu ila al-qubur wala tajlisu 'alaiha. Ya. Janganlah sekali-kali kamu sengaja melaksanakan solat di perkuburan, dan jangan pula sekali-kali kamu duduk di atas kubur. Ini adab kita ziarah kubur. Jadi kalau kita nak ziarah kubur, nak berdoa, nak bertahlil, jangan duduk atas kubur, dan jangan kita solat atas kubur. Kita duduk bawah lah, ya. Tikar kat tepi kubur tu. Kalau sama sikit, tobeh lah. Pokok-pokok yang tumbuh-tumbuh, pokok-pokok renek yang tumbuh-tumbuh di keliling kubur tu bersihkanlah, ya. Tapi yang ini sudah banyak dah, ya. Tentang perkuburan telah pun, ya, dibersihkan, ya, dan telah pun jaga, ya, tanah-tanah perkuburan ini, tanah-tanah perkuburan yang bukan ditakuti tetapi dihormati, ya. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat duduk kubur. Tuan punya keluarga si mati ni dah buat tempat duduk khas untuk keluarga dia saja. Untuk keluarga dia saja.
Boleh dah duduk. Tak pula. Ada kubur, nampak kubur tempat duduk tepi-tepi kubur tu kan. Kalau dia duduk ke situ, kita tak boleh duduk. Tapi dia kat atas, kita duduk kan. Dia tak? Dari segi hukumnya Maknanya kita tak boleh duduk atas kubur je. Tapi kalau ada tempat duduk di tepi kubur tu, bolehlah duduk. bolehlah kita duduk. Sebab dia duduk, dia buat tempat duduk tu bukan dia hari-hari duduk kat situ. Betul tak? Kita datang, dia tak ada, takkan kita biarkan dia duduk lah. Kita nak menyerahkan daripada duduk atas kubur. Atas kubur sajalah. Ha? Di atas kubur tak boleh lah. Atas kubur betul tak boleh. Semayang atas kubur tak boleh. Ya? Pada kepungan dia tu semen tu boleh lah. Kalau kita bertanding atas semen dia tu kan, dia ada tu dia ada semen tu. Di Malaysia dia ada apa? Kepungan tu kadang tinggi pula tu tak boleh pula. Kita kata bertanding apa kaki tak boleh tu. Ya. Tapi sebaik-baiknya kita duduk di keliling kubur tu semua. Kalau kita bertanding pun tak sakit. Dia tu Ustaz, kita tak boleh semayang atas kubur. Tapi kalau kita buat semayang gaib boleh tak? Semayang gaib atas kubur? Bukan atas kubur lah, dia tu lah. Semayang gaib boleh? Semayang gaib kan? Tak boleh. Semayang gaib boleh. Yang tak boleh sembahyang atas kubur. Masuk waktu zuhur kita pun sembahyang zuhur atas kubur tu tak boleh. Sembahyang jenazah atas kubur tak boleh. Mestilah kita sembahyang itu di sebelah ataupun di bahagian luar daripada tanah perkuburan tersebut. Ya? Janganlah kita naik atas kubur tu kita sembahyang. Kita duduk pun tak boleh. Apalagi dah kita duduk tu pula berbual-bual dengan semua orang merokok pula, ya, dia kubur, merokok dan sebagainya. Ini sangatlah di dalam, ya. Sebab kita menjaga penghormatan. Cuba kita tengok tanah perkuburan orang yang bukan Islam lah, ya. Cukup dijaga, terutama sekali mereka-mereka yang di barat sana, ya, dia kawasan perkuburan mereka ataupun tanah mereka menanamkan kebumian orang mereka cukup cantik, ya. Mereka jaga. Ya, bukan maknanya mereka nak menampakkan, ya, keistimewaan di situ, tetapi mereka menampakkan bahawa dijaga kebersihan kubur tersebut. Sebab dalam masyarakat Melayu kita ni tuan-tuan, kalau sebut kubur je bukan tempat yang kita sayangi, tapi tempat yang kita takuti. Takut nak lalu depan kubur tu. Ya, cuba kubur tu bersih, cantik dan indah, ya, dan dipagar dengan baik. Di tepi pagar pula ditanam bunga dan sebagainya, ya, di tempat yang baik tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita tengok lampu pun masuk tanah kuburan tu. Tak tahulah lampu sejarah sama pun, ya. Lampu pun masuk, apa pun masuk, dalam kuburan kambing pun masuk, ya. Kadang kita pergi tu, sebelum kita pergi jalan tu, sebelum tu lagi kita dah tengok dah, ya. Dan kita bimbang dah nak masuk. Sebab itulah tanah kuburan tu perlu diberikan perhatian. Sama juga macam rumah kita. Rumah kita kalau cantik, kalau bersih, itu juga tanah kuburan. Terutama yang tinggal di dalam kuburan itu siapa? Yang abadi kat situ siapa? Keturunan kita ataupun datuk nenek moyang kita dulu lama-lama, ya. Hari ni tersusun lah. Nampak cantik kat tanah kuburan, ya. 30 tahun, 40 tahun dulu atau 10 tahun, 20 tahun dulu banyak tanah kuburan ataupun kubur-kubur yang tidak tersusun. Tak tersusun tu maknanya ada kubur yang ada di sebelah rumah orang lain, ada kubur yang ada di tempat lain. Dan saya pernah sewa rumah, depan rumah kubur, ya, depan rumah kubur, dekat dengan kubur. Buka air itu, itu kubur. Sebab apa? Tak tersusun di peringkat awal. Hari ini tak ada lah tanah kubur bersepah, kubur bersepah-sepah di mana-mana, ya. Sebab apa dalam masyarakat lain, ya, masyarakat yang kurang sikit tamadun daerah macam di Sumatera, ya, saya pernah pergi ke Sumatera. Orang Batak ni tanam kubur dia kat mana? Dalam rumah dia. Bawah rumah dia tu kubur ayah dia, kubur mak dia. Dia duduk atas rumah. Ini
ini budaya dia ataupun satu yang mereka katakan mereka disayanglah dengan keluarga dia. Dia tak mau pergi jauh, duduk bawah tanah rumah dia je. Ya? Kita tak ada sampai macam tu lah. Contoh ya. Cuma kalau kita lihat tanah-tanah kuburan di Mekah, dia khaskan satu tempat. Kalau di Madinah di Baqi', Baqi', ya. Kalau di Mekah Ma'la. Ma'la ni ada dua, satu Ma'la untuk orang Mekah sendiri, satu Ma'la untuk orang luar daripada Mekah. Jadi ini tempat-tempat ya, dikhaskan begitu. Tak adalah kecewa-cewa ya. Jadi yang ini kita dah dapat. Sebab apa? Rumah kadang-kadang kubur tu di tanah di tepi rumah. Kalau perkebunan itu berlaku di tepi rumah, tanah kuburan tepi rumah. Hari-hari kita dapat jarah kubur kan. Kalau anak-anaknya yang tanam di bumi kat ayahnya di tepi rumah tu, hari-hari dia dapat jarah kubur ayah dia. Ya, tak jauh lah. Tetapi bukan itulah maksudnya kita ya, mengkebumikan, makamkan ya, jenazah orang Islam ni. Tidak tersusun, kena susun ya. Itu penting ya. Baiklah tuan-tuan. Jadi sabda Rasulullah SAW dalam tusallu ila kubur wala tajlisu alaiha. Jangan sembahyang atas kubur dan jangan duduk atas kubur ya. Baginda bersabda lagi, Lihat ajlisa ala jumalin Fatahtarika siyabi Fatamfuza ila jismi khairun li Min ajlisa ala qabri. Maksud ya, lebih baik aku duduk di atas bara api, kata Rasulullah, yang menyala-nyala sehingga akan terbakar seluruh pakaianku sampai menghanguskan sekujur tubuhku daripada aku duduk di atas perkuburan. Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Lebih baiklah aku diterbakar, baik-baiklah aku hangus aku duduk di atas bara api, pakaian aku terbakar daripada aku duduk di atas tanah perkuburan. Larangan yang sangat keras lah jangan kita buat main-main tanah perkuburan, bukan kita buat tempat duduk-duduk kita kena jaga-jaga tuan-tuan dalam perkara ini. Sebab apa? Tanah kubur ini jauh jauh di pedalaman ataupun jauh di kawasan perumahan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang duduk ramai di sana. Bukan dia jarak kubur, kadang-kadang tak tahulah cuma ada penagih-penagih dadak ada pergi ke sana menyelakkan orang jumpa dia menagih ramai-ramai, dia pergi ke tanah kuburan. Ini pun kita kena perhatikanlah kalau berlaku seperti ini kita kena berperas awal-awal lagi supaya tidak ada berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT sehingga dia berjudi kat tanah kubur, dia menagih dadah di tanah kuburan dan ini kalau berlaku akan mencemarkan lagi lah apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antara sopan santun ziarah kubur adalah tidak melaksanakan solat fardu di atas kubur, tetapi dibolehkan mengerjakan solat jenazah di atasnya selama sebulan. Bolehlah solat jenazah di atas kubur. Kita bukan solat jenazah di atas kubur tu, tetapi di kawasan kuburan. Solat jenazah selama sebulan dari kebumiannya jika ia tidak tampak tempat bagi kita solat jenazah ke atas dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan kadang-kadang kita ni tak sempat nak sampai semasa dia meninggal dunia dan semasa dia diuruskan dan semasa dia disolatkan kita sampai mungkin kita duduk luar negara tu dan yang meninggal ni saudara-saudara kita yang terdekat dan kita nak sembahyang jenazah boleh kita sembahyang jenazah pergi ke tanah kuburan itu dan kita solat jenazah. Itu tak solat lain tu, maknanya kita solat jenazah betul. Jenazah ada dalam kubur, kita solat di atas kubur. Di atas maksudnya di tepi kubur tu lah, jangan duduk atas kubur tu solat. Solat atas kubur tu tidak dibolehkan. Kita memijak tanah yang di bawahnya ada jenazah, itu yang tak boleh. Sebab tu kita solat pergi kita nak kita solat. Mungkin kita terlewat
3 minggu baru dapat balik. Ini pernah berlaku pula dalam mereka-mereka yang bekerja di luar negara. Atau dulu-dulu pun kita pernah dengar ya, anak-anak muda dan juga mereka-mereka yang beriman ya, di sempadan ya, sebagai tentera, dia dapat berita tak dapat balik, 3 minggu baru boleh balik. Bolehlah solat jenazah, pergi ke tanah kubur itu solat jenazah dalam tempoh sebulan. Lepas sebulan tak boleh ya, terlalu lama pula ya, lepas sebulan diberi tempoh sebulan sahaja ya. Itu pun dengan syarat memang waktu berita sampai itu dia tak dapat balik ya. Dia tak dapat balik. Jadi kalau berlaku kepada anak-anak ya, kepada saudara-saudara mara yang dekat, kita boleh lakukan solat jenazah itu di kawasan perkuburan tersebut ya, untuk mendekatkan lagi kita kepada jenazah tersebut. Tak boleh lagi pergi atau bodoh, tapi solat ya, jenazah tersebut ya. Dan di antara adab berjalan pula ya, adalah tidak melangkahi kubur atau berjalan di atasnya. Jangan melangkah kubur. Kenalan dia apa pula tuan-tuan? Allah pek pula. Dia tak pergi belah sana tu. Dia tak langkah kubur tu. Di bawah sini, tepi ni dia melompat ke sana. Itu sama juga lah hati melangkah ya. Dia jangan dilangkahi kubur. Kita kena jaga adab ni ya. Walaupun kita sebelum ni kita tak tahu adab tersebut, tapi bila kita dah tahu ni, janganlah kita lakukan lagi. Yang dah tahu, yang dah tak tahu dulu kita lakukan, itu sebenarnya tidaklah menjadi kesalahan sebab kita tak tahu. Tapi bila kita dah tahu, kita sengaja buat, bukan saja kesalahan kecil, dia adalah merupakan kesalahan yang besar. Dah tahu kita buat ya. Kemudian demikian pula wajib meratakan perkuburan yang tinggi dan merobohkan bangunan yang terdapat di atasnya. Ini satu perkara yang kita kena fikirkan ya. Sebab dah jadi perkara biasa dalam negara kita melaikan. Orang kata bila dah meninggal dunia 2-3 bulan lepas tu orang buat satu acara dipanggil menaik apa? Tanah. Naik batu. Mahal pun. Naik batu orang dah kita nak buat batu nisan, nak tembokkan ya. Ikut harga lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Tetapi mengikut Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, wajib meratakan perkuburan yang tinggi dan membolehkan merobohkan bangunan yang terdapat di atasnya. Kalau ada bangunan dan tinggi pula kubur itu, naklah dirobohkan dan naklah diratakan ya. Tapi kita tak jumpa kubur-kubur di Madinah, di Mekah. Ada kubur-kubur yang tinggi ya. Kalau tak ada pun batu nisan tuan-tuan ya. Kalau kita nak ziarah kubur di Bakir ataupun di Ma'lah, tak ada pun batu nisan. Mana tempat saudara kita meninggal ini ya? Di mana dikuburkan ya? Tak tahu pun di mana tanah kuburan dia ya? Itu menjadikan kita mendoakan semua ahli kubur. Jadi bila kita berdoa semua ahli kubur, termasuklah orang yang kita maksudkan. Kalau ayah kita dulu meninggal di Mekah, bila kita berdoa untuk ahli-ahli kubur di Mekah, maka termasuklah orang-orang yang kita sayangi, kita mendoakan bersama. Sebab kita tak dapat nak pergi kubur. Di negara kita untung, kita pergi tanah perkuburan, kita boleh cari batu nisan dan cari jumpa. Ini ayah saya, ini datuk saya ya, ini keluarga saya ya. Kita boleh jumpa. Tapi di negeri Arab tak jumpa tuan-tuan. Tak ada ya. Hanya kita mendoakan ahli kubur semuanya dan hadiahkanlah ya, Fatihah Qul Allah sebelah kali. Cukup untuk semua ahli kubur. Kena semua ya. Tidak khusus tetapi umum tuan-tuan dan puan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, satu hadis Rasulullah SAW daripada Sahih Muslim, daripada riwayat daripada Sahih Muslim disebutkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata,
arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda ada qabran musyrifan illa sawaitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan untuk merobohkan setiap perkuburan yang tinggi dan meratakannya dengan tanah. Jadi ini hadis. Kalau kita menolak perintah ini, kita menolak hadis lah. Jadi itulah di antara tuan-tuan dan puan, antara mula kita menjalan kubur sampailah adab-adab kita menjalan kubur. Yang kita nak ambil nak menjaga akidah kita janganlah jadikan kubur itu sebagai tawasul ataupun tempat kita memohonkan mereka mendoakan kita tidak. Kita mendoakan mereka, bukan kita minta mereka mendoakan. Kita itulah dua tuan dan puan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita dan menggunakan tauhid ketiga yang dapat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ya rabbi fahman nabi hibdul mursalin bilham wa malaikatul muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah. Taqabbalallah. Untuk kawan dan tuan besok saya akan dapat kuliah subuh besok.